Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Syafina Hanum binti Saharudin daripada kumpulan 3. Jadi kumpulan kami akan membentangkan tentang pengaruh hubungan etnik dalam budaya perkahwinan Islam. Kumpulan saya terdiri daripada Fatin Nur Faizah binti Jalaini, Azia Jasmine binti Zulkifli dan Nur Adriana binti Arifin. Di Malaysia, hubungan etnik merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi budaya perkahwinan Islam. Masyarakat Malaysia terdiri daripada pelbagai etnik yang memiliki tradisi dan budaya yang berbeza, sehingga hubungan etnik memainkan peranan penting dalam perkahwinan. Secara umumnya, masyarakat Malaysia lebih terbuka terhadap perkahwinan antarabangsa apabila terjadi antara orang-orang yang berasal dari etnik yang sama. Hal ini disebabkan kerana adanya kesamaan dalam hal tradisi, budaya dan cara hidup yang memudahkan proses adaptasi bagi pasangan yang bernikah. Namun jika terjadi perkahwinan antara etnik yang berbeza, maka biasanya akan terdapat perbezaan dalam hal tradisi dan budaya sehingga masyarakat dapat mengalami kesulitan dalam menerima perkahwinan tersebut. Jadi penerimaan masyarakat terhadap perkahwinan antarabangsa juga dipengaruhi oleh sikap masyarakat terhadap etnik yang berbeza. Jika masyarakat memiliki sikap toleransi, maka akan sukar bagi pasangan tersebut untuk bernikah dan diterima oleh masyarakat. Secara keseluruhannya, hubungan etnik mempengaruhi budaya perkahwinan Islam di Malaysia dan mempengaruhi penerimaan dan persepsi masyarakat terhadap perkahwinan antarabangsa. Masyarakat Malaysia lebih terbuka terhadap perkahwinan antarabangsa yang terjadi antara orang-orang yang berasal dari etnik yang sama. Oleh itu, terdapat beberapa masalah yang berjaya dikupas melalui tajuk yang telah dipilih. Di antaranya adalah seperti berikut. Sekarang saya akan ceritakan tentang objektif kajian daripada kumpulan kami, di mana yang pertama adalah untuk mengenal pasti pengaruh hubungan etnik di Malaysia. Hubungan etnik ini berkait rapat dengan keseluruhan fabrik sosial masyarakat dan memberikan pemahaman tentang sejauh mana masyarakat dan budaya adalah pelbagai punca konflik dan sejauh mana struktur sosial dijajah. Melalui hubungan etnik ini juga kita boleh pelajari tentang masalah prasangka dan diskriminasi sesebuah negara dan berperanan faktor personaliti dalam menentukan tingkah laku anggota masyarakat. Nombor 2 adalah untuk mengenal pasti budaya perkahwinan dalam Islam di Malaysia, di mana perkahwinan yang dicadangkan hampir sama dari segi teori, di mana kepraktisannya sahaja yang berbeza berdasarkan bila dan di mana budaya, adat, kepercayaan, agama dan konsep dilihat di negara yang berbeza di seluruh dunia. Nombor 3 adalah untuk mengenal pasti pengaruh hubungan etnik dalam budaya perkahwinan Islam di Malaysia. Perkahwinan campur berpunca daripada faktor emosi, perasaan yang wujud di antara dua pasangan, juga dipengaruhi oleh pelbagai faktor lain yang menggalakkan seperti demokrasi, perhubungan, dasar kerajaan, budaya, agama dan toleransi yang untuk menerimanya. Dan terakhir adalah untuk mengenal pasti faktor-faktor pengaruh hubungan etnik dalam perkahwinan Islam di Malaysia, di mana aspek penggabungan pendekatan asimilasi ialah walaupun ciri-ciri etnik menunjukkan kesinambungan dengan kumpulan etnik induk, etnik kumpulan baru adalah unik sama ada dari segi rupa atau budaya yang diamalkan. Oleh itu, kehadiran mereka dianggap sebagai kumpulan etnik yang berbeza, di mana di Nusantara, golongan ini dinamakan peranakan. Menurut Dewan Bahasa dan Pustaka, definisi pengaruh bermaksud daya atau kebolehan yang dapat mengubah perangai seseorang. Hubungan bermaksud sambungan rangkaian, kaitan pertalian, sangkut paut. Meninggali etnik bermaksud sesuatu kaum, masyarakat majmuk yang mempunyai kelompok hidup berlainan tetapi di bawah politik yang sama. Untuk budaya pula, menurut Dewan Bahasa dan Pustaka bermaksud tamadun atau peradaban. Perkahwinan bermaksud perihal berkahwin, pernikahan, dan Islam bermaksud agama yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi dalam konteks ayat pengaruh hubungan etnik dalam budaya perkahwinan Islam, boleh merujuk kepada daya kebolehan mengubah sesebuah pertalian tamadun atau peradaban dalam perihal perkahwinan Islam, iaitu agama yang diajar oleh Nabi Muhammad SAW di Malaysia. Perkahwinan adalah perkara yang amat digalakkan dalam Islam dan Islam tidak pernah menghalang perkahwinan campur untuk berlaku. Dalam Al-Quran Surah Ahrum ayat ke-21 bermaksud,
Dan di antara tanda-tanda yang membuktikan kekuasaannya dan rahmatnya, bahawa ia menciptakan kamu, wahai kaum lelaki, isteri-isteri dari jenis kamu sendiri, supaya kamu bersenang hati dan hidup mesra dengannya, dan dijadikannya di antara kamu, iaitu suami isteri, perasaan kasih sayang dan belas kasihan. Sesungguhnya yang demikian itu mengandungi keterangan-keterangan yang menimbulkan kesedaran bagi orang-orang yang berfikir. Perkahwinan campur ini kelihatan sudah sinonim daripada zaman dahulu seperti mana kita lihat pada keturunan bapa dan nyonya yang merupakan keturunan Cina yang telah menerima budaya Melayu. Mereka mengamalkan kedua-dua adat Cina dan Melayu, akan tetapi perbezaan etnik dan budaya akan mempengaruhi pelbagai faktor seperti demografi, penduduk, interaksi, polisi kerajaan, budaya, dan di sini kita menekankan faktor yang melibatkan agama. Okey, metodologi kajian ni, kajian kertas kami menggunakan pendekatan analisis kualitatif dan analisis kajian dibuat terhadap pengaruh budaya dalam keharmonian masyarakat pelbagai etnik di Malaysia. Jadi kaedah kajian ni juga terlibat dengan Arkib Negara Kuala Lumpur dalam memperolehi sumber-sumber utama rujukan kajian. Kaedah kajian juga ada membuat soal selidik digunakan bagi menganalisis kajian taburan bagi pengaruh etnik dalam perkahwinan Islam di Malaysia. Dalam kajian ini juga perpustakaan juga, sumber-sumber daripada perpustakaan juga turut kami lakukan dan dijalankan. Seterusnya, dapatan kajian dan perbincangan. Yang pertama, pandangan budaya perkahwinan Islam. Perkahwinan bukan sahaja meluaskan hubungan diplomatik antara negara sebagaimana perkahwinan Sultan Mansur Shah dengan puteri pemerintah negara China, bahkan perkahwinan antara para pedagang dengan masyarakat tempatan turut membawa kepada kegemilangan Islam di Melaka. Yang kedua, pertalian tamadun. Pengislaman masyarakat tempatan menjadikan kelompok umat Islam semakin membesar melalui perkahwinan antara masyarakat tempatan dengan para pedagang. Yang ketiga, unsur-unsur pluralisme. Selain itu, melalui perkahwinan unsur-unsur pluralisme dan penyatuan dibuktikan juga apabila wujudnya ikatan di kalangan masyarakat yang mempunyai pelbagai jenis bangsa dan agama. Dan yang terakhir ialah bangsa. Secara fitrahnya, manusia amat mencintai bangsanya sendiri lebih daripada bangsa lain. Namun cinta dan kasih itu tidak menghalalkan dirinya untuk melakukan kezaliman dan ketidakadilan kepada bangsa lain. Seterusnya, bahagian A, demographic responden. Agama. Dirumuskan bahawa agama Islam responden paling ramai iaitu 84.4%. Agama Islam melebihi daripada agama Buddha, Hindu dan Kristian iaitu mempunyai bilangan responden yang paling sedikit. Kaum. Dapatan hasil kajian menunjukkan daripada 32 orang responden, seramai 84.4% adalah terdiri daripada responden kaum Melayu, manakala seramai 9.4% responden kaum Cina dan 7.4% responden kaum India. Pekerjaan. Daripada 32 orang responden yang disoal selidik, sebanyak 66.7% adalah terdiri daripada kaki tangan swasta, manakala responden kaki tangan awam sebanyak 30%. Selebihnya adalah responden pencen yang paling sedikit. Umur. Seramai 32 orang dan umur yang berlingkungan 20 hingga 30 tahun terdapat 50%, manakala lingkungan umur 31 hingga 40 tahun mempunyai sebanyak 37.5% sahaja yang dapat direkodkan. Penyertaan responden dari lingkungan umur 41 hingga 50 tahun ke atas amatlah sedikit seperti yang direkodkan. Seterusnya, bahagian B, mengkaji pandangan masyarakat tentang perkahwinan berbeza budaya dan bangsa. Perkahwinan campur boleh diterima masyarakat di Malaysia iaitu seramai 19 orang jumlah responden yang bersetuju, manakala pencapaian minimum iaitu sangat bersetuju dengan soalan kaji selidik yang ini mempunyai seramai 9 orang. Baki seramai 4 orang lagi adalah responden yang kurang setuju dengan soalan yang diajukan di dalam soal selidik. Perkahwinan campur boleh menjadi satu budaya pada zaman yang serba moden ini. Seramai 19
orang jumlah responden yang bersetuju, manakala pencapaian minimum iaitu sangat bersetuju dengan soalan kaji selidik yang ini mempunyai seramai 9 orang, selebihnya mempunyai bilangan responden yang paling sedikit responden yang tidak bersetuju. Perkahwinan antara dua etnik yang berbeza menunjukkan keistimewaan masyarakat di Malaysia, iaitu seramai 18 orang jumlah responden yang bersetuju, manakala pencapaian minimum iaitu sangat bersetuju dengan soalan kaji selidiknya ini mempunyai seramai 11 orang. Selebihnya mempunyai bilangan responden yang paling sedikit iaitu 3 orang responden. Masyarakat di Malaysia berfikiran lebih terbuka jika amalan adat perkahwinan dua etnik dikekalkan sepanjang majlis, iaitu seramai 15 orang jumlah responden yang bersetuju, manakala pencapaian minimum iaitu sangat bersetuju dengan soalan kaji selidiknya ini mempunyai seramai 9 orang. Selebihnya mempunyai bilangan responden yang paling sedikit iaitu 7 orang dan 1 orang responden. Seterusnya, bahagian C, mengenal pasti pengaruh Islam dalam perkahwinan. Agama Islam meletakkan garis panduan pencampuran adat perkahwinan, iaitu seramai 18 orang jumlah responden yang sangat bersetuju, manakala pencapaian minimum iaitu bersetuju dengan soalan kaji selidik yang ini mempunyai seramai 6 orang. Selebihnya mempunyai bilangan responden yang paling sedikit iaitu 7 orang dan 1 orang responden. Melalui perkahwinan campur, ianya boleh membantu menyebarkan Islam dengan lebih luas. Seramai 24 orang jumlah responden yang sangat bersetuju, manakala pencapaian minimum iaitu bersetuju dengan soalan kaji selidik yang ini mempunyai seramai 6 orang. Selebihnya mempunyai bilangan responden yang paling sedikit iaitu 2 orang yang kurang bersetuju. Islam mengharuskan merisik atau dikenali sebagai proses khitbah atau meminang untuk mengambil tahu tentang bakal pasangan, iaitu seramai 20 orang jumlah responden yang sangat bersetuju, manakala pencapaian minimum iaitu bersetuju dengan soalan kaji selidik yang ini mempunyai seramai 7 orang. Selebihnya mempunyai bilangan responden yang paling sedikit iaitu 5 orang yang kurang bersetuju. Islam mengajar mas iaitu mahar, suatu pemberian yang wajib diberikan oleh suami kepada isteri dengan sebab pernikahan. Seramai 20 orang jumlah responden yang sangat bersetuju, manakala pencapaian minimum iaitu bersetuju dengan soalan kaji selidik yang ini mempunyai seramai 8 orang. Selebihnya mempunyai bilangan responden yang paling sedikit iaitu 2 orang dan 1 orang yang kurang bersetuju dan tidak bersetuju. Seterusnya, bahagian D, mengkaji nilai yang diperolehi masyarakat daripada perkahwinan campuran. Perbezaan budaya dan bangsa menyebabkan masing-masing berpeluang mempelajari dan menerima setiap perbezaan, iaitu mempunyai seramai 16 orang jumlah responden yang sangat bersetuju, manakala pencapaian minimum iaitu bersetuju dengan soalan kaji selidik yang ini mempunyai seramai 15 orang. Selebihnya mempunyai bilangan responden yang paling sedikit iaitu 1 orang yang kurang bersetuju. Merapatkan hubungan silaturahim antara berlainan bangsa. Seramai 19 orang jumlah responden yang sangat bersetuju, manakala pencapaian minimum iaitu bersetuju dengan soalan kaji selidik yang ini mempunyai seramai 13 orang daripada 32 orang responden. Dapat meningkatkan tahap komunikasi dan semangat kemasyarakatan dalam diri anak-anak, iaitu mempunyai seramai 16 orang jumlah responden yang sangat bersetuju, manakala pencapaian minimum iaitu bersetuju dengan soalan kaji selidik yang ini mempunyai seramai 13 orang. Selebihnya mempunyai bilangan responden yang paling sedikit iaitu 3 orang yang kurang bersetuju. Pemahaman budaya berbeza yang membolehkan kita lebih menghormati bangsa lain, iaitu seramai 19 orang jumlah responden yang sangat bersetuju, manakala pencapaian minimum iaitu bersetuju dengan soalan kaji selidik yang ini mempunyai seramai 13 orang daripada 32 orang responden. Jadi rumusan dan kesimpulan yang dapat kami simpulkan dan rumuskan adalah perkahwinan campur ni bukanlah penghalang kepada wujudnya jalinan kemesraan antara etnik di Malaysia. Perkahwinan campur ni juga adalah salah satu faktor yang menggalakkan toleransi di antara etnik-etnik yang ada di Malaysia ni.
serta agama dan budaya yang berbeza dapat hidup bersama dalam keadaan damai kerana semuanya diakui sebagai ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang penting hidup ini adalah bersesuaian dengan nilai-nilai kemanusiaan kita serta harus diterapkan dalam golongan multi etnik kita di Malaysia ini. Sekian, terima kasih daripada kumpulan kami.